Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, bada'uz billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Qila man ata'ani yaqul jannah wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih beri kita peluang untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat dengan aku ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi dekat sini tuan-tuan, kita tak tahu yang datang ke surau ni yang paling takwa, kita tak tahu. Kita tak kenal. Yang paling dekat dengan Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Takwa ialah orang yang paling takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut bini tak masuk takwa. Tapi taat dan sayang bini itu masuk takwa. Dia kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ada ketaatan dia untuk melaksanakan kewajipan dia sebagai seorang suami kepada isteri. Itu ada takwa. Jadi pada malam ini kita dah sampai pada malam yang ke-25 Jamadil Akhir. Dan saya nak kongsi kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini tentang peristiwa ataupun kisah satu orang yang juga ada kena menengah dengan bulan Jamadil Akhir, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Dan bila kita ni orang Islam sudah pastinya lah kenal siapa itu sahabat besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dinamakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama Ar-Rasyidin, yaitu orang yang menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya baginda. Sejarah menuliskan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum lagi dia masuk Islam, zaman jahiliyah, kafir Quraisy pada masa itu telah menulis bahawa salasilah ataupun nasab keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bertembung dengan nasab salasilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia pada masa sebelum Islam dipanggil Abdullah bin Utsman. Sekarang kita panggil yang kita kenal Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Quhafah. Nasab dia tuan-tuan yang mulia, namanya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu nama dia. Bin Utsman bin Amir bin Amar bin Sa'ad bin Ka'ab bin Murrah. Keturunan yang ketujuh ini bertembung dengan salasilah dan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, bertembung nasab keturunan baginda Nabi sallam. Yang keenam, untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan nasab yang ketujuh. Maknanya salasilah nasab ialah keturunan yang baik-baik daripada bangsa dan kabilah yang baik-baik. Dan kita tahu sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam, beliau merupakan seorang yang pada masa itu di kalangan orang-orang Quraisy ialah orang yang paling pandai bab nasab keturunan. Dan kita tahu orang-orang Arab dia ada kabilah-kabilah, keturunan-keturunan. Jadi tempat rujukan pertama utama pada masa itu ialah kepada Abu Bakar, yang dulu namanya Abdullah bin Utsman, atau kita panggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pakar nasab. Dan dia sangat dimuliakan dan disukai kerana dia ni punya ciri-ciri akhlak yang orang suka. Bukan sekadar pakar nasab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah satu orang peniaga, ahli perniagaan. Dan dia berniaga ni di jauh sampai ke negara Syam, sampai ke Syam sana. Pernah satu masa bila dia sampai ke negara Syam, dia nak tafsirkan mimpi, dia pernah bermimpi. Dan dia jumpa di negara Syam itu, dan pada masa itu Syam ialah penganutnya Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sana dia jumpa Waraqah bin Naufal. Ini orang pendeta Nasrani yang terkenal pada masa itu, yang masih iman dia tulen, ya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Bila dia tanya, jumpa Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal tanya, kamu daripada mana? Abu Bakar bagi tahu, aku daripada Arab. Apakah bangsa kamu? Dia bangsa Quraisy. Kan? Apakah kabilah kamu? Dia tanya. Kabilah mana? Dia bagi tahu, aku daripada kabilah ni, kabilah ni. Maka Waraqah bin Naufal bercerita, bagi tahu kepada Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu yang belum lagi Islam, tentang nasab, salasilah. Waraqah bin Naufal bagi tahu, wahai sahabatku, sesungguhnya akan ada lahir di kalangan kamu satu orang nabi akhir zaman di kalangan kaum kamu. Tuan-tuan tahu yang Abu Bakar ini ialah orang yang pakar nasab. Bila Waraqah bin Naufal cerita pasal nasab, salasilah,
orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, dia tahu dah siapa dah Abu Bakar As-Siddiq. 10 tahun sebelum dia masuk Islam, dia dah tahu dah siapa yang dimasukkan oleh Waraqah bin Nawfal. Sebab dia ialah pakar nasab. Kalau kita pakar nasab, contohnya dia pakar salasilah, kita tahu. Cakap bin Osman, kita tahu bin Osman bin Ali bin Ahmad bin Abu, tahu. Akan tunjuk pada jumpa bapaknya siapa? Ridwan, contoh. Dia tahu. Kalau nasab yang dia, keturunan dia sampai 15, Ridwan. Maknanya dia adalah keturunan orang-orang baik daripada keturunan Ridwan. Ini contoh. Jadi bila Waraqah bin Nawfal menceritakan tentang nasab, dan dia bercerita tentang orang yang pakar nasab, maknanya Abu Bakar As-Siddiq dia dah tahu siapakah dia, orangnya yang akan menjadi Nabi akhir zaman di kalangan orang-orang Arab pada masa itu. Tuan-tuan yang mulia, kan? Kita tahu macam mana nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertembungnya nasabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan para sahabat yang utama, yang pertama masuk Islam di kalangan orang dewasa laki-laki, ada 3 orang. Nabi SAW mengislamkan 3 orang, di antaranya yang laki-laki. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ketiga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. 3 laki-laki yang masuk Islam. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ialah Ali bin Abi Thalib sepupu baginda Nabi SAW, tinggal di kalangan rumah Nabi SAW. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ialah anak angkat Nabi SAW, mana dia tinggal di dalam rumah baginda Nabi SAW, dan sudah semestinya dia 2 orang ni biasalah kalau cakap pasal masuk Islam. Tetapi ada 1 orang yang tinggal di luar, dan dia orang luar daripada keluarga Nabi SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, 1 orang dewasa laki-laki yang di luar, bukan di kalangan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, dia ialah orang yang paling rapat dengan baginda Nabi SAW. Dipanggil As-Siddiq, membenarkan apapun yang Nabi SAW cakap tentang agama, tentang peristiwa, tentang amalan, tentang apapun perkara gaib, tidak pernah dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu baginda Nabi SAW dia lahir pada bulan yang dinamakan sebagai tahun gajah. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia pun lahir pada tahun gajah. 2 tahun lewat daripada Nabi SAW, maknanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia muda 2 tahun daripada Nabi SAW. Sahabat lama, sahabat karib. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, dia masuk Islam di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semangat dia pada agama ni luar biasa. Kita tahu di kalangan para sahabat yang masuk Islam, dia akan simpan atau sorok keislaman mereka ini, dia tak cerita ke orang. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebab semangat dia pada agama, dia bagi tahu, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak istiharkan yang aku ni masuk Islam. Maka lepas dia peluk Islam, dia telah berdiri di hadapan Kaabah, dia istiharkan tentang keislaman dia. Bagi tahu, wahai orang-orang kafir Quraisy, hari ini aku telah masuk Islam, iaitu agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang tidak menyekutukan lain Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tuan-tuan, orang kafir Quraisy jahiliyah pada masa itu bila lihat persaksian keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang dia buat, tuan-tuan dia? Ramai-ramai serbu, ramai-ramai tangkap, belasah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibelasah lunyai habis, tuan-tuan dia, sehingga kan riwayat menyatakan yang muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipijak oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, rata di antara muka dan hidung, sehingga pengsan.
Kaum keluarganya angkat dia, jumpa. Maknya pun jumpa, kaum keluarganya jumpa, tengok Abu Bakar dalam keadaan macam itu sekali. Bawa balik rumah. Bawa balik rumah, tuan-tuan yang mulia, anaknya pingsan, seorang ibu tunggu anaknya macam mana nak sedar daripada pingsan. Bila sedar daripada pingsan, buka mata, seorang ibu tengok anak punya gembira, kan? Dia tengok Abu Bakar dah buka mata dia. Bagi tahu ni Abu Bakar, kau dah lama, orang belasah kau, ada bubur makan, ada air minum. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu tuan-tuan yang mulia, dia bagi tahu, aku tidak akan makan dan tidak akan minum, melainkan aku nak tanya apakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bujuk, tak payahlah nak tanya dulu, makan dulu, kan? Ambil kesihatan, ambil tenaga dulu. Dia bagi tahu, aku tidak akan makan selagi aku tidak tahu macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan si ibu tadi tuan-tuan yang rasa kesian dengan anak dia, tak nak makan, tak nak minum, walaupun dalam keadaan pitam, pingsan, dia belasah. Lalu beberapa orang telah mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi SAW, bila Abu Bakar As-Siddiq nampak muka Nabi SAW dalam keadaan baik-baik, sehat wa'alfiat, tak ada apa-apa masalah, dia senyum, dia suka. Itulah ubat yang paling mujarab bagi sahabat yang dinamakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada satu pun ubat kebaikan melainkan melihat muka baginda Nabi SAW yang mulia, yang dicintai, yang disayangi, yang dikasihi pada masa itu. Maknanya cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melebihi dirinya sendiri. Sedangkan dia tahu kematian menghampiri dirinya, dibelasah oleh orang-orang kafir Quraisy kerana satu perkara, iaitu mengisytiharkan keislaman mereka, tetapi dia lebih mencintai dan menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari selepas itu tuan-tuan mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sihat. Sihat tuan-tuan mulia, dia tak takut. Kalau kita kena belasah tuan-tuan mulia, besok lusa takutlah nak jumpa. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selepas sihat beberapa ketika, maka dia telah mendakwahkan para sahabat-sahabat besar yang namanya ditulis oleh baginda Nabi SAW, disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai asyara mubasyara yang dijamin surga oleh Allah SWT. Di antaranya 6 orang sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama ialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang keenam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. 6 orang sahabat ini tuan-tuan yang di antara 10 nama yang Nabi SAW bagi tahu asyara mubasyara, wajib baginya surga. Daripada 6 tadi tuan-tuan dia, saya nak tambah sikit, nak cukupkan 10. Siapakah nama yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga? 6 kita dah sebut. Yang ke-7 Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ke-8 Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ke-9 Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang ke-10 Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu anhu. Jumlahnya 10. 6 di bawah masuk Islam di bawah tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal sahabat-sahabat besar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan, dia juga ialah khulafa ar-rasyidin. Siapa tak kenal Talha bin Ubaidillah. Siapa tak kenal Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas tuan-tuan ialah panglima perang sampai ke negara Syam sama dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Siapa tak kenal Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Satu orang ahli perniagaan daripada Mekah hijrah ke Madinah jadi multi billionaire dekat Madinah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bukan orang-orang calang-calang.
Dan dikisahkan macam mana tuan-tuan kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di antara kelebihannya ialah dia ialah orang yang banyak memerdekakan, membebaskan sahabat-sahabat yang dulunya ialah hamba. Di antara sahabat-sahabat yang dibebaskan, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nama besar dalam agama yang kita kenal ialah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, iaitu muazzin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Bilal bin Rabah di bawah tuannya Umayyah kafir pada masa itu, setelah diseksa, lalu Sayyidina Abu Bakar lihat macam mana keadaan sahabat besar kita Bilal bin Rabah pada masa itu, seorang hamba, dijemur di tengah panas, dicemeti tuan-tuan yang mulia, dipukul, disebat dan sebagainya. Abu Bakar jumpa Umayyah, tanya, wahai Umayyah, adakah budak ini engkau nak jual? Aku sedia nak beli. Umayyah tanya, berapa banyak, berapa nak kau beli? Dengan harga berapa yang kau nak? Biasanya kalau kita nak beli satu benda, kita ni tanya harga. Mat, ni kau nak beli lembu berapa? Kita tanya dia, oh 5,000. Ni tak, Umayyah buat bisnes macam mana? Dia bagi tahu, berapa yang kau nak beli? Berapa harga yang kau beli, berani nak beli kepada hamba aku? Pada masa itu, Sayyidina Abu Bakar kita tahu dia ahli perniagaan, dia businessman, dia orang terkenal pada masa itu. Dia telah ambil 7 uncang dinar emas, dia bagi kepada Umayyah, aku beli hambamu ini dengan 7 uncang dinar emas. Cepat-cepat diambil oleh Umayyah. Umayyah bagi tahu, wahai Abu Bakar, apakah kebodohan ini? Sedangkan hamba ini apa pun dia tak ada nak buat. Terlalu mahal kau bayar untuk hamba ni, dia cakap. Apakah kebodohan ini ada pada engkau? Dia cakap Abu Bakar bodoh. Abu Bakar bagi tahu pada Umayyah, yang bodoh bukan aku, yang bodoh ialah engkau. Kenapa engkau minta 7 uncang emas? Kalau kau minta 20 pun aku sanggup bayar. Sedangkan kau hanya minta 7. Bebas. Saya Bilal, tuan-tuan yang mulia. Siapa sahabat Bilal? Nabi SAW bagi tahu, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya masih lagi hidup sahabat Bilal berada di dunia. Aku telah dengar tapak kakinya di surga Allah SWT. Satu perniagaan yang kita ni tuan-tuan dia tidak pernah fikir pun. Membebaskan satu orang hamba Habsyi berkulit hitam, tuan-tuan mulia, begitu rupa sangat hina di hadapan Umayyah, tetapi dibeli oleh Abu Bakar, sangat mulia di hadapan Nabi SAW dan sangat mulia di sisi Allah SWT. Suatu kita tuan-tuan beliau dalam agama, setiap kita ni tuan-tuan beliau, bila kita dalam agama, kita nak buat apa? Kita nak bayar tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf, tentang bantuan kepada orang-orang susah, fakir, miskin, anak yatim. Kita ni nak bantu orang ni tuan-tuan beliau, kita tak tahu di antara ramai-ramai yang kita nak bantu tu, siapakah yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Sebab tu bila kita nak sedekah, kita nak infak tuan-tuan yang mulia, kita bagilah apa yang kita mampu untuk kita infak, kita wakaf, kita sedekah. Kerana nilai itu di sisi Allah Ta'ala ni mahal. Macam mana orang tak tahu nilainya Abu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, tetapi Allah Ta'ala telah menggerakkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerdekakan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia dapat masukkan kawan-kawan sahabat besar Islam di tangannya. Tadi kita dah cerita tuan-tuan yang mulia, Bilal bin Rabah besar juga orangnya, hebat tuan-tuan yang mulia, pun di bawah tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang mulia, kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha, anak dia bagi tahu macam mana keadaan tubuh badan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah bagi tahu, sesungguhnya ayahanda bapa aku ni, dia punya keadaan kulit dia putih, dan dia ni
kurus dan matanya cengkung. Orang kurus ni biasanya mata cengkung. Tapi juga ada kat surau sini yang orang gemuk matanya cengkung. Itu cerita lain. Ya. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia pakai sarung, kain sarung, dia mudah terlondeh. Maknanya nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia memang orang yang kurus. Kita pula pakai kain sarung, tak payah nak londeh, tak payah nak lipat pun tak terlondeh. Nak bagi tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia orangnya kurus. Dan dipanggil pada masa itu Abdullah Al-Atiq, iaitu orang yang tampan. Maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni dia orangnya tampan, kacak, mantap. Bila orang tengok muka dia suka. Kita ni boleh tengok orang tampan, orang kacak, kita tengok ni semua suka. Jangankan kita suka, orang perempuan suka. Samalah kita kalau tengok orang perempuan. Orang perempuan ni kalau cantik, kita tengok kita pun suka. Bila tengok orang perempuan cantik, kita tengok dia suka. Kita pun dah tak boleh nak bezakan bini kita ke dengan dia yang kita suka. Ni kelebihan orang cantik, orang tampan, orang kacak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu penampilannya ialah orang yang kacak, orang yang tampan. Mukanya dia ialah orang yang bersih, maknanya orang yang putih. Dan amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu biasanya dia punya kelebihan berbanding sahabat-sahabat yang lain. Pada masa Nabi SAW bagi tazkirah kuliah macam ni dalam suasana agama, Nabi SAW tanya, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kamu yang orang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar As-Siddiq bangun, saya ya Rasulullah. Siapakah di antara kamu pada hari ini menghantar jenazah ke kuburan? Bangun lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kamu yang pada hari ini telah bagi makan kepada orang-orang miskin? Bangun juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kamu pada hari ini yang dah menziarahi orang-orang yang sakit? Bangun juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia beritahu, saya ya Rasulullah. Sesungguhnya tidak berkumpul amalan baik itu bagi seseorang melainkan wajib baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita ni tuan-tuan dia, Sayyidina Abu Bakar tunjukkan satu perbuatan amalan yang baik dalam agama yang kita ni susah, jarang buat. Kita nak bagi makan kepada orang fakir miskin, susah. Kita nak bagi makan kepada kawan-kawan kita dekat pejabat, senang. Kita pergi pejabat makan kan, makanlah aku belanja kan. Kita pergi Medang makan ngeteh kan, pagi kat restoran warung kan, makan roti canai pagi-pagi, belanjalah aku makan. Nak bagi kawan makan senang, tapi nak bagi orang fakir miskin makan itu yang susah. Nak ziarah orang yang sakit, kita ziarah orang yang tak sakit kita suka. Orang yang tak sakit memang kita suka ziarah, dapat tolong. Orang yang sakit kita ziarah, kita kena tolong. Beza. Nak hantar jenazah ke kuburan itu pun mujahadah. Nak kena mandikan, nak kena kafankan, nak kena kuburkan, nak kena gali kubur. Ini mujahadah, susah payah dalam agama. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kehidupan dia, harian dia, perkara-perkara ini satu perkara yang mesti dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari-hari pun puasa. Puasa Isnin, Khamis dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, amalan dia, ibadah dia, sahsiah akhlak dia mirip-mirip macam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, satu peristiwa besar yang kita tahu. Apabila Nabi SAW nak hijrah Mekah ke Madinah, Nabi SAW jumpa Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, besok standby, sedia, aku nak ajak kamu untuk hijrah Mekah ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, Aisyah radhiyallahu anhu, dia lihat Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia lihat ayahnya dapat berita yang Nabi SAW nak ajak dia pergi hijrah. Dia punya seronok tu. Abu Bakar As-Siddiq dia punya seronok. Orang ajak hijrah, orang ajak pindah, dia seronok. Kita orang ajak pindah, seronok? Tak seronok. Surau Maksum punya cantik macam ni, kapet hijau tebal, aircon banyak, pengerusi pun tokek aircon. Tempat kita nak sandar macam-macam tiang dia, tiang besar, tiang kecil, tiang tak bersiap. Pintu automatik.
tekan buka belakang, sebalik tabir nak masak, makan senang. Siapa berani pindah? Berani pindah? Tak berani. Seronok kat sini. PA system pun okey, cakap ustaz ceramah pun kuat, bagus pun bagus, dengar tak tahu. Seronok macam dia. Tiba-tiba Nabi SAW beritahu, wahai Abu Bakar, sedialah kamu, besok kita nak hijrah Mekah ke Madinah. Seronok Abu Bakar, tuan-tuan yang mulia. Kerana apa? Kerana yang ajak itu ialah Nabi SAW. Kita ni tuan yang mulia, kalau orang yang kita suka, dia ajak kita, pergi mana pun kita sukalah. Betul ya? Dulu kita nak kahwin kan? Tak apalah bang, duduk kat kampung susah-susah, ikut saya. Saya ada orang tua bagi tanah. Suka, seronok. Sebab apa? Sebab yang kita suka, yang kita cinta, yang kita kasih, bila dia ajak pindah, seronok. Tapi kalau kita dah tak suka dia, dia ajak, wallah, taubat. Memang tak ikut. Kalau kau yang ajak, 1 juta bagi pun aku tak nak ikut. Kan? Macam itulah tuan-tuan dia. Bila Nabi SAW ajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pindah, punya seronok. Dia bagi tahu seronoknya Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bagi tahu punya seronok dia, sampai dia punya nangis seronok tu tersedu-sedu punya seronok. Kita ni nangis macam-macam jenis, ada nangis. Nangis sebab seronok lain. Nangis kena marah bini lain. Kena marah bini pun boleh nangis. Kan korang tak pernah kena marah bini. Paling teruk kena marah dengan bekas bini orang. Itu yang paling teruk sekali. Ini contoh je tuan-tuan. Nangis kita tak sama. Kita nangis tahajud lain. Kan? Kita nangis suka dapat anugerah, kita rasa seronok. Ini Nabi SAW ajak seronoknya hingga tersedu-sedu. Seronoknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, dia ialah orang yang sentiasa tinggi amalannya berbanding sahabat yang lain. Sehingga kan ada ulama menyatakan, sekiranya ditimbang amalan kebaikan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasti berat lagi amalan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan kita tahu semasa hijrah, Nabi SAW nak hijrah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ikut jalan belakang, sorok-sorok jalan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak hijrah Mekah ke Madinah, dia istihar orang-orang kafir Quraisy, Umar Al-Khattab nak hijrah. Lalu jalan sini, siapa yang nak istrinya jadi janda, silakan. Siapa yang nak anaknya jadi yatim, silakan. Halanglah aku nak hijrah. Tak berani orang ikut. Umar bin Al-Khattab bagi tahu, tuan-tuan yang mulia, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu sesungguhnya amalan ibadah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bagi tahu satu malam masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW masa hijrah. Satu malam aja. Malamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW, amalan itu, kebaikan itu lebih baik daripada amalan keseluruhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seumur hidup. Satu malam. Sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, dia ikut hijrah, dia jalan ke depan, kejap dia jalan ke belakang, dia jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Tidak ada satu masa pun, tuan-tuan yang mulia, yang masanya itu, tuan-tuan yang mulia, dibiarkan kosong, tidak lain dan tidak bukan untuk mengawal setiap Nabi SAW, pergerakan Nabi SAW. Dia jaga. Dialah dia seronok, dia ajak jalan, hijrah, dia kawal Nabi SAW. Berjaga-jaga. Pernah satu masa, tuan-tuan yang mulia, dalam usaha untuk mengumpulkan infak. Kita tahu peperangan Tabuk ni, tuan-tuan yang mulia, pada masa itu di antara masa yang menghampiri 3 tahun orang-orang Islam, pada masa itu, tuan-tuan yang mulia, dibekukan ekonomi mereka oleh orang-orang kafir. Tak boleh nak niaga, bantuan tak boleh. Jadi kita nak perang Tabuk, nak kena apa? Nak kena cari infak, dana. Dan pada masa itu, tuan-tuan yang mulia, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pun businessman. Dia bagi tahu ini dana, ini infak, ini harta yang nak disediakan oleh Nabi SAW untuk peperangan Tabuk. Dia punya seronok ni, tuan-tuan yang mulia. Dia bagi tahu
hari ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pasti dapat mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bawa jumpa Nabi SAW, separuh kekayaan dia beritahu, ya Rasulullah, aku hari ini infakkan harta aku separuh untuk jalan jihad fi sabilillah, sebagiannya aku simpan. Diterima oleh Nabi SAW. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, semua harta dia bawa. Sehingga kan Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, semua aku infak jihad fi sabilillah. Apa yang kamu tinggalkan wahai Abu Bakar? Kepada anak-anak kamu, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Terkejut Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita berani tuan-tuan? Tak berani infak gaji 10,000 bagi 5,000 kat tabung, berani? Tak. RM1 pun belum tentu. RM5 pitam, RM10 masuk demam, masuk RM50 what? 100 termasuk dalam tabung surah Haji Maksum, seminggu meninggal. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu separuh harta. Hebat, 10,000, 5,000. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 10,000 bagi. Tinggalkan apa? Allah dan Rasul. Kalau kita ni tuan-tuan belia, infak, saya kerja infak gaji 10,000 contoh bagi dekat surah Haji Maksum. Mak bapak mertua datang ziarah, kan jumpa anak cucu datang rumah saya, kan? Bapak kau mana? Kat surau. Kerja apa? Ceramah. Kau makan tak? Tak ada makanan. Mana harta? Abah dah infak 100%. Ada berani? Berani? Tak berani. Kita ni cakap je tuan-tuan belia. Yang penceramah pun sama je, yang dengar lagi teruk. Cakap semangat, itu satu hal, yang dengar pun dah okey dah, tapi infak belum tentu. Saya nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 100%. Sedangkan kita tahu dalam kisah tuan-tuan dia, sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang nak infak 100%. Di antaranya Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak infak 100%. Dalam kisah yang lain, Nabi SAW beritahu Sa'ad bin Abu Waqqas, jangan. Sebahagian untuk engkau, sebahagiannya bagi untuk kaum keluarga. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tuan-tuan dia, di antara beberapa orang sahabat yang tak ikut dalam peperangan, kan? Dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Jumpa Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ladang-ladang aku ini, pertanian aku ini telah menyebabkan aku tidak ikut kepada satu perang. Aku nak infak wakaf ke semuanya. Nabi SAW beritahu Ka'ab bin Malik, tak payah. Ambil sebahagian untuk kamu, sebahagian untuk ahli keluargamu. Tak bagi. Tapi bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia, dia infak wakaf 100%, Nabi SAW terima. Kenapa? Kerana Nabi SAW tahu dan kenal sangat siapa dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang tawakalnya sangat tinggi. Orang yang punya tawakal ni, dia punya luar biasa tuan-tuan dia. Di antara sahabat ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang tawakal ni tuan-tuan dia hanya tahu ada Allah SWT je. Kan? Kita ni kalau nak pergi travel, jalan, perjalanan jauh, kita nak naik kereta, kita isi minyak, kita tengok duit. Tapi kalau orang tawakal, kan? Tawakal ni, dia punya tawakal dia lain, tak macam kita. Dia tawakal macam burung. Burung tahu tawakal tuan-tuan, pergi siang hari, pagi-pagi dia keluar, balik malam petang hari dalam keadaan perut yang kenyang. Dia tawakal. Burung tu ada burung buat bekal. Kita nak pergi kerja, belum pergi kerja, medang, nasi lemak, ayam goreng, telur goyang, jantan lagi, kopi jantan long jack. Belum pergi kerja, belum kerja baru pergi. Bini buat bekal lagi, tu tiffin 4 lapis, 4 tingkat, nasi ada, sayur, lemak, kan? Semua, sambal belacan pun ada, kicap pun bungkus sikit. Belum kerja, pergi sebelum kerja, sarapan. Sampai tempat kerja kawan belanja. Makan, bekerja belum. Sarapan, makan, bekal bukan main. Burung pergi pagi hari, dia balik dalam keadaan kenyang. Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni tuan-tuan dia, nak jadi tawakal macam tawakalnya burung, kita jauh biasa. Burung pagi, ke tuan-tuan tak pernah tengok burung? Tuan-tuan tengok burung apa? Burung pagi keluar, tuan-tuan yang mulia, tengok tuan-tuan yang mulia, kan? Dia keluar pagi, tuan-tuan yang mulia, dia balik petang.
Jaminan Allah, tak ada burung balik lapar, tak ada. Beribu ekor, ratus ribu, jutaan ekor burung keluar, wajib Allah Ta'ala bagi dia rezeki dalam keadaan dia tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira lah besar kecil keluar. Sama lah dengan ikan kat lautan, jutaan, bilion, trilion ikan, tuan-tuan yang mulia. Ikan sardin tu, tuan-tuan yang mulia, dekat lautan berapa ribu trilion yang kita tangkap. Berapa kapal tangkap, tuan-tuan yang mulia, pagi, petang, siang, malam orang makan ikan sardin. Ikan sardin tak pernah makan orang. Orang aja makan ikan sardin, tapi tak pernah habis sebab dia punya tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggi berbanding kita. Kita tak berani tawakal. Karena kita cakap tawakal pada Allah kan. Tawakal aja lah. Kita cakap tawakal aja lah, tapi sebelum nak tawakal aja lah macam-macam kita buat. Kan? Pasal tawakal ni ada kisah, tuan-tuan yang mulia kan. Kita biasa dengar kan, sahabat Nabi SAW bersama dengan Nabi SAW dibawa unta kan, sampai satu tempat, sampai dekat masjid kan. Nabi SAW ikat unta dia kan, dia unta. Lepas tu satu orang sahabat dia tak ikat unta, biarkan aja kan. Nabi SAW beritahu, ikatlah unta. Aku dah tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW beritahu, ikat unta, baru tawakal pada Allah Ta'ala. Maksud kat sini ulama bagi tahu, kita ingat dah ikat tawakal, bukan. Nak bagi tahu iman yang betul ialah walaupun kau dah ikat, walaupun ada alam, walaupun dah dimangga, walaupun dah digrill, kita benda tu semua kita disuruh untuk tawakal pada Allah. Beza, tuan-tuan yang mulia. Kita ni kalau dah grill, sliding ada grill, mangga lagi, CCTV lagi, letak anjing lagi, alam lagi, macam-macam bunyi ada. Tawakal? Tak ada tawakal. Kita rasa dah selamat dah. Yang maksud suruh tawakal ialah dah buat benda tu, tawakal pada Allah Ta'ala. Maksudnya kita nak buang yakin kita kepada benda, melainkan kita yakin hanya pada Allah. Kita nak buang yakin pada benda, nak yakin hanya pada Allah. Ini tawakal. Kita ada duit, tuan-tuan yang mulia, duit banyak kan. Tuan-tuan masuk poket malam ni bawa 10,000. Agak-agak pergi pasar raya, okey tak? Relax. 10,000. Duit banyak kan? Tak ada duit. Ya Allah, duit ya Allah, habis tak ada ya Allah kan. Ni cerita. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, perkongsian saya pada malam ini memberi manfaat. Kita tak habis, nanti kita sambung lagi tahun depan insya-Allah. Tahun depan boleh tuan-tuan ya. Baru Januari kan? Ya insya-Allah dia akan datang ya. Kita dah masuk bulan Rajab bulan depan insya-Allah, Isra dan Mi'raj dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan doa kita insya-Allah. Minta maaf atas kekurangan, minta maaf sekiranya ada keterlanjuran bahasa saya, minta maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dengan tasbih kafarah dan salawat. Wallahu a'lam.